Wisma Putra tiada rakyat Malaysia terjejas susulan gempa bumi di Taiwan. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Tiada rakyat Malaysia terjejas susulan gempa bumi yang melanda daerah Hualien, Taiwan pada pukul 10 pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra melalui satu kenyataan. Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taiwan sedang giat menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan untuk waspada dan berhati-hati selain mengikuti perkembangan terkini serta nasihat yang telah dikeluarkan. Untuk maklum balas dan bantuan pihak konsular, rakyat Malaysia boleh menghubungi pusat tersebut menerusi talian seperti yang tertera. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 7 terbunuh dan hampir 700 cedera susulan gempa bumi yang melanda daerah Hualien, Taiwan. Bagaimanapun, amaran tsunami yang diperluas ke Jepun dan Filipina telah ditarik balik. Pusat Seismologi Pentadbiran Cuaca Pusat Taiwan menyifatkan gegaran pada magnitud 7.4 skala Richter sebagai yang terkuat dalam tempoh 25 tahun. Pihaknya juga tidak menolak kemungkinan lebih banyak gegaran untuk hari mendatang. Spesifikasi bangunan yang ketat selain kesedaran bencana yang tinggi telah menghalang kemusnahan yang lebih besar. Taiwan terdedah kepada risiko gempa bumi kerana terletak berhampiran persimpangan dua plate tektonik. Susulan pembunuhan 7 sukarelawan World Central Kitchen WCK di Gaza semalam, pemimpin negara terlibat mengutuk serangan keji rejim Zionis selain menuntut rejim untuk bertanggungjawab atas tragedi terbabit. Menteri Luar Poland, Radoslaw Sikorski, meminta Zionis memberikan penjelasan terperinci berhubung insiden tersebut selain menzahirkan duka cita kepada keluarga mangsa yang terlibat. Pada masa sama, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menzahirkan kemarahan terhadap negara haram Israel yang menyifatkan insiden itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima. Menerusi panggilan telefon, beliau mahu Israel menjalankan penyiasatan yang telus. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berang atas pembunuhan berkenaan yang mengorbankan seorang rakyatnya. Bagaimanapun, Presiden Amerika itu tidak menyebut rejim Zionis sebagai dalang serangan terbabit. Tambahnya, penyiasatan tragedi tersebut perlu dilakukan dengan accountability selain hasil siasatan perlu diumum secara terbuka. Semalam, 7 sukarelawan WCK terbunuh dalam serangan udara rejim Zionis selepas mereka selesai mengagihkan bantuan makanan kepada rakyat Palestin. 7 terbunuh melibatkan warga Australia, Poland, United Kingdom, 2 warga Amerika Syarikat dan Kanada serta Palestin. Dalam pada itu, angka kematian rakyat Palestin kini mencecah 32,900 orang. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan dalam tempoh 24 jam, rejim Zionis telah membunuh 71 orang selain 102 lagi cedera. Angka terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan terkorban 32,906 orang, manakala 75,494 orang cedera. Serangan rejim Zionis menyasarkan pejabat konsular Iran di Damsyik, Syria baru-baru ini. Presiden Iran Ebrahim Raisi berikrar akan membalas dendam atas serangan mengorbankan 2 jeneral dan 5 penasihat tenteranya. رژیم صهیونیستی همه عالم دیگه امروز میدونن به هیچ کدام از اصول انسانی، حقوق اولیه، میثاق‌های بین‌المللی، قراردادها به هیچ عنوان پایبند نیست. خداوند متعال به مجاهدان را خدا توفیق بده که در رابطه با این جنایت و جنایت بسیاری که رژیم صهیونیستی مرتکب شده مجازات کنند مرتکبین این جنایت رو و حامیان این جنایت هولناک رو.
Sementara itu, Amerika Syarikat menafikan penglibatannya dalam serangan tersebut selain memaklumkan sekutunya rejim Zionis hanya memberitahu satu operasi akan dijalankan di Syria namun tidak diperincikan. Rusia membina pos keselamatan tentera tambahan di Bukit Golan di wilayah Syria sepanjang garis persempadanan Bravo. Pasukan yang ditempatkan akan memantau pematuhan gencatan senjata serta mengurangkan konflik di kawasan berkenaan. Rusia memberi amaran sejak meletusnya perang Israel-Hamas di semenanjung Gaza Oktober lalu, konflik itu berpotensi merebak lebih jauh termasuk ke negara yang mempunyai pertikaian wilayah dengan rejim Zionis. Tentera Rusia telah bertapak di Bukit Golan sejak 2018 dengan 8 pos keselamatan telah dibina termasuk melakukan rondaan keselamatan. Laluan rondaan yang telah dipersetujui dengan PBB termasuk berhampiran penempatan Rafid yang bersempadan dengan wilayah yang diduduki oleh rejim Zionis. Laluan kedua dibuka di sekitar Jambatan Francis Scott Key bagi membolehkan kapal lebih kecil menggunakan pelabuhan Baltimore. Kebanyakan kapal komersial masih tidak boleh melalui laluan utama berikutan jambatan runtuh akibat dilanggar kapal kontena minggu lalu. Pasukan pengawal pantai Amerika Syarikat dan negeri Maryland memaklumkan kru telah membersihkan saluran dengan kedalaman 14 kaki. Laluan tambahan itu membolehkan akses kepada kapal kecemasan, kapal tunda dan tongkang. Governor Maryland, Wes Moore, dalam satu sidang media berkata pegawai mereka perlu membersihkan serpihan jambatan sebelum membuka laluan utama sedalam 50 kaki. Kapal kargo memerlukan kedalaman sekurang-kurangnya 35 kaki. Laluan utama telah tersekat sejak kapal kontena dengan muatan penuh kehilangan kuasa dan merempuh tiang sokongan jambatan berkenaan minggu lalu. Bekas pemimpin Kemboja Han Sen dilantik Presiden Senat kurang setahun selepas melepaskan jawatan Perdana Menteri. Ya, keputusan undian sebulat suara Senator selepas mesyuarat Senat pertama diperkenan Raja Norodom Sihamoni. Jawatan itu membolehkan Han Sen bertindak sebagai pemangku ketua negara apabila raja berada di luar negara. Beliau berikrar akan menggunakan peranan istiadat kedua tertinggi selepas raja itu untuk meneruskan diplomasi antarabangsa Kemboja. Han Sen meletak jawatan pada Ogos tahun lalu selepas mengepalai kerajaan hampir 4 dekad. Anak sulungnya, Han Mane, mengambil alih kepimpinan susulan kemenangan besar dalam pilihan raya. Di Ecuador, Datuk Bandar Quito, Pavel Munoz, memaklumkan seorang maut dalam banjir lumpur yang berlaku di La Casca semalam. Lokasi banjir lumpur kali ini berhampiran dengan bencana sama yang meragut 28 mangsa 2 tahun lalu. Munoz melaporkan identiti yang maut belum dikenal pasti. Munoz tiba di kawasan kejadian bersama bomba, pasukan Jabatan Kerja Raya dan banyak lagi. Mereka membantu penduduk membersihkan kawasan rumah dan jalan yang dipenuhi lumpur selepas hujan lebat. La Casca pernah mengalami bencana banjir pada tahun 1975 yang menyebabkan 2 maut, 5 cedera serta memusnahkan beberapa rumah. Kadar inflasi Republik Turkiye meningkat kepada 68.5% pada Mac. Agensi Perangkaan Negara TUIK melaporkan kenaikan tersebut susulan pilihan raya perbandaran pada Ahad yang menyaksikan perubahan sentimen terhadap kepimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kos pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan makanan menunjukkan peningkatan terbesar selepas inflasi mencapai 67.07% pada Februari.
Bagaimanapun, pengiraan sendiri dilakukan sekumpulan ahli ekonomi bebas meletakkan kenaikan inflasi itu tahun ke tahun pada hampir 125%. Menteri Kewangan Mehmet Simsek beri jaminan untuk terus berusaha ke arah kestabilan harga selain mengawal perbelanjaan. Bank Pusat Turkiye sebelum ini telah kembali kepada normalisasi dasar dengan kadar faedah utama dinaikkan kepada 50%. Sebuah buku tertua dipercayai berasal dari Mesir dan ditulis pada era permulaan agama Kristian akan dilelong pada Jun depan. Buku The Crosby-Shoshan Codex ditulis dalam bahasa Koptik di atas kertas papirus sekitar tahun 250 hingga 350 Masihi dan dihasilkan oleh salah sebuah biara Kristian tertua. Buku berkenaan dianggarkan bernilai 2.6 juta hingga 3.8 juta dolar Amerika Syarikat menurut salah sebuah pusat lelong terkenal Bristol Christie. Buku yang mempunyai 104 muka surat ditulis oleh seorang jurutulis selama 40 tahun di sebuah biara di Mesir atas dan disimpan di belakang kaca plexiglas. Pakar kanan manuskrip zaman pertengahan dan Renaissance, Eugenio Donadoni berkata buku berkenaan merupakan tempoh peralihan daripada scroll papyrus bertukar kepada bentuk kodeks. Donadoni mengaitkan pemeliharaan buku berkenaan dengan iklim kering Mesir sambil menambah bahawa terdapat hanya beberapa buku dari abad ke-3 dan ke-4 yang masih ada hingga ke hari ini. Singapura memutuskan untuk tidak membuat sebarang tawaran sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Perkara itu dilaporkan media tempatan. Sukan Commonwealth Singapura CGS dan Majlis Sukan Singapura Sports SG dalam satu kenyataan bersama berkata mereka telah mengkaji kemungkinan menganjurkan tamasya itu dan membuat keputusan berkenaan. Persekutuan Sukan Commonwealth CGF semasa Perhimpunan Agungnya pada November 2023 menjemput semua ahli persatuan termasuk Singapura untuk menyatakan minat bagi menganjurkan Sukan Commonwealth 2026. Ini susulan tuan rumah asal Victoria mengambil keputusan menarik diri dengan mendakwa peningkatan kos penganjuran daripada jangkaan awal kepada 6.9 bilion dolar. Bola sepak Liga Pro Saudi, bintang Portugal Cristiano Ronaldo mencipta rekod baharu melakar hat-trick ke-65 dalam karier ketiga membantu Al Nassr membelasah Abha 8-0 di gelanggang lawan. Pemain berusia 39 tahun itu menjaringkan 2 gol awal pasukan menerusi sepakan percuma masing-masing pada minit ke-11 dan 21. Skuad bimbingan Luis Castro kian selesa menyumbat gol ketiga 12 minit kemudian menerusi Sadio Mane. Sebelum Ronaldo melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-42. Jaringan pemain tengah Abdul Majid Al-Sulaihin selang 2 minit kemudian memastikan pasukan pelawat mendahului 5-0 pada penghujung babak pertama. Bersambung separuh masa kedua, Al Nassr menambah 3 lagi gol bermula dengan jaringan Abdul Rahman Ghari pada minit ke-51. Abdul Aziz Al-Aliwa yang dimasukkan selepas itu berjaya membalas kepercayaan dengan meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-63 dan 86. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, RTM, teman setia anda.